Rakan-rakan, sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan manual pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu PDPR. Manual ini bertujuan untuk memberi panduan kepada para guru bagi melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang serta membolehkan murid mengikuti PDPR secara optimum. Manual ini boleh dimuat turun di laman sesawang KPM, iaitu www.moi.gov.my. Kandungan dalam manual ini termasuk pengenalan, definisi operasi, objektif, pendekatan dan kaedah PDPR, pelaksanaan PDPR serta penutup. PPM telah menetapkan setiap murid mendapat akses kepada pendidikan untuk mencapai potensi diri bagi menghadapi kehidupan masa hadapan. Oleh itu, murid adalah berhak mendapat peluang mengikuti pendidikan meskipun mereka tidak dapat hadir ke sekolah. Manual PDPR ini dibangunkan bertujuan untuk membantu guru melaksanakan PDP di rumah sebagai alternatif pembelajaran norma baharu. Manual ini juga sebagai rujukan untuk pentadbir sekolah, pegawai pejabat pendidikan daerah dan Jabatan Pendidikan Negeri serta bahagian di Kementerian Pendidikan Malaysia. Manual ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan surat perkeliling ikhtisas, surat siaran, surat pemakluman dan garis panduan KPM berkaitan yang sedang berkuat kuasa. PDPR ialah PDP yang dilaksanakan di rumah atau mana-mana lokasi yang bersesuaian. PDPR boleh dilaksanakan dalam talian atau luar talian dengan berstruktur dan terancang. PDPR ini dilaksanakan apabila murid tidak dapat hadir ke sekolah dalam satu tempoh yang tertentu atas sebab bencana atau wabak atau sebab-sebab lain dengan kelulusan pendaftar negeri. Manual ini mempunyai dua objektif sahaja, iaitu sebagai panduan kepada guru untuk melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang serta membolehkan murid mengikuti PDPR secara optimum. Terdapat 3 jenis pendekatan PDPR. PDPR boleh dilaksanakan secara dalam talian, luar talian atau secara off-site. Guru boleh melaksanakan PDPR dengan menggunakan satu daripada kaedah ini atau gabungan kaedah mengikut kesesuaian. PDPR secara dalam talian berlaku apabila terdapat capaian internet dan penggunaan peranti yang membolehkan murid belajar secara real time. Guru boleh melaksanakan PDPR melalui pelantar pembelajaran seperti Digital Educational Learning Initiative Malaysia, iaitu D5, Cikgu Tube, EduWeb TV dan aplikasi media sosial seperti WhatsApp, WeChat, Telegram dan lain-lain lagi. Selain itu, aplikasi seperti Google Meet atau Microsoft Teams secara lintas langsung, iaitu live streaming, juga digalakkan. Tambahan lagi, murid akan tertarik dengan e-permainan, iaitu gamification, video, klip audio, e-buku, rakaman atau tugasan dalam talian.
Pelaksanaan PDPR memerlukan murid menggunakan peranti berskrin seperti komputer, komputer riba, tablet atau telefon pintar dalam masa tertentu. Masa penggunaan peranti ini dikenali sebagai tempoh layar iaitu screen time murid. Panduan tempoh layar maksimum mengikut umur adalah seperti berikut. Untuk murid prasekolah, tempoh waktu layar sehari adalah 1 jam. Untuk murid sekolah rendah adalah 1 hingga 2 jam. Sekolah menengah rendah 2 hingga 3 jam, manakala murid untuk sekolah menengah atas adalah 3 hingga 4 jam sahaja. Guru perlu menetapkan tempoh masa layar yang bersesuaian dengan mengambil kira pandangan ibu bapa atau penjaga. Secara luar talian berlaku apabila murid belajar menggunakan peranti seperti komputer, komputer riba, tablet atau telefon pintar tanpa capaian internet. Pembelajaran juga boleh berlaku apabila murid belajar menggunakan buku teks atau bahan pembelajaran lain. Guru boleh memuat turun bahan-bahan PDP dalam bentuk video, audio, slide, nota dan latihan daripada sumber lain. Proses memuat turun bahan dilakukan semasa terdapat capaian internet dan diberikan kepada murid melalui medium komunikasi yang bersesuaian. Guru juga boleh menetapkan tempoh masa penggunaan peranti secara di luar talian dengan mengambil kira pandangan ibu bapa dan penjaga. Pembelajaran secara off-site ialah kaedah pembelajaran yang berlaku di lokasi seperti pusat komuniti atau di mana-mana premis yang diisytiharkan sebagai pusat pemindahan sementara akibat bencana atau wabak. Pembelajaran secara off-site dilaksanakan mengikut Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 8/2016 Garis Panduan Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Akibat Bencana. Pembelajaran boleh berlaku secara sendiri atau dengan bimbingan Academic Support Team iaitu AST yang terdiri daripada kalangan pegawai PPD atau guru sekolah yang dilantik. Antara kaedah PDPR yang boleh digunakan ialah pembelajaran menggunakan modul dan pembelajaran berasaskan projek. PDPR menggunakan modul perlu dirancang secara berstruktur untuk memenuhi keperluan mata pelajaran. Modul yang dibangunkan perlu mengandungi perkara-perkara berikut: sasaran murid iaitu prasekolahkah, sekolah rendahkah atau sekolah menengah, tajuk atau tema modul, objektif pembelajaran berdasarkan DSKP, tempoh pelaksanaan aktiviti, nota berkaitan tajuk modul, aktiviti yang relevan dengan topik PDP atau aktiviti yang menggalakkan murid belajar berdasarkan pengalaman sendiri, dan pentaksiran untuk mengukur penguasaan murid. Modul pembelajaran ini diedarkan kepada murid berdasarkan RPH yang ditetapkan. Murid perlu menyerahkan hasil tugasan untuk disemak, ditaksil sebelum menerima modul pembelajaran seterusnya. PDPR berasaskan projek dilaksanakan mengikut mata pelajaran atau gabungan beberapa mata pelajaran. Semasa melaksanakan PDPR berasaskan projek, guru akan memberi tajuk kepada murid, membimbing murid untuk mengenal pasti kaedah menyiapkan projek yang diberikan, membimbing murid untuk mengenal pasti bahan, peralatan dan kos yang diperlukan. Selain itu, guru juga menentukan jangka masa menyiapkan projek, membimbing murid menyelesaikan projek, membentangkan hasil projek serta membuat refleksi tentang proses penghasilan projek.
boleh melaksanakan kaedah PDP yang lain seperti Flipped Classroom, pembelajaran berasaskan inquiry, pembelajaran mastery, pembelajaran contextual, dan pembelajaran penyelesaian masalah. PDPR perlu dirancang mengikut keupayaan murid dan kesediaan sumber yang ada. Guru berperanan melaksanakan perkara berikut: menyusun semula APT berdasarkan DSKP dan takwim persekolahan yang berkuat kuasa. Kedua, merancang APH berdasarkan APT yang telah disusun dan jadual waktu PDPR supaya kandungan kurikulum dapat disampaikan secara optimum. Yang ketiga, menentukan kaedah penyampaian yang fleksibel mengikut situasi semasa dengan mengambil kira sumber yang ada pada murid. Selain itu, guru juga berperanan menyediakan bahan yang mudah didapati, diakses dan bersesuaian dengan kaedah PDPR yang digunakan. Memastikan murid mendapat tugasan atau latihan yang dirancang oleh guru menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti kuis, tugasan, latihan dan projek untuk menentukan pencapaian murid. Guru juga boleh mengadakan perbincangan dengan ibu bapa, penjaga untuk menyokong pembelajaran murid di rumah. Dan akhir sekali, guru berperanan merekodkan pelibatan murid dalam PDPR menggunakan kaedah yang bersesuaian. Takbir berperanan untuk memastikan perancangan dan pengurusan PDPR dilaksanakan dengan teliti, cekap dan berkesan untuk mengelakkan pertindanan masa antara mata pelajaran dan lambatkan tugasan kepada murid. Pentadbir juga berperanan mengatur jadual pembelajaran yang fleksibel bagi menguruskan aktiviti PDPR yang berkesan dan memantau PDPR yang dijalankan dan memberikan sokongan yang bersesuaian kepada guru. Ibu bapa atau penjaga memainkan peranan amat penting dalam menjayakan PDPR. Contohnya, ibu bapa atau penjaga membantu anak atau anak jagaan mendapat maklumat berkaitan sesi PDPR ataupun arahan tugasan kerja rumah yang diberikan oleh guru dan membantu anak atau anak jagaan mengakses delima, TV pendidikan, EduWeb TV dan Cikgu Tube. Manual PDPR ini merupakan panduan kepada guru untuk melaksanakan PDPR gerak secara berstruktur dan terancang supaya murid dapat mengikuti PDPR secara optimum. Kejayaan PDPR, murid memerlukan sokongan kepada semua pihak iaitu KPM, JPN, PPD, sekolah, guru, ibu bapa, penjaga dan komuniti. Kerana menonton video ini. Diharapkan video ini dapat membantu anda memahami pengajaran dan pembelajaran di rumah dengan lebih mendalam. Sekian, terima kasih.